Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita akan bincangkan soalan latihan lah. Kita akan mulakan soalan latihan 4. Okey, untuk latihan 4, apa yang dicakap adalah katakan Aminah melabur sebanyak RM600 pada setiap awal tahun selama 7 tahun. Jika pihak bank membayar kadar keuntungan sebanyak 6% tahun, berapakah amal yang dikumpul pada akhir tahun yang ke-7? Maksudnya kat sini kalau kita buat garis masa, dia ada selama 7 tahun lah. Iaitu Aminah, dia melabur sebanyak 600 kat sini. Lepas tu persen dia adalah 6%. Jadi dia tanyalah, pada tahun ke-7 ni dia akan dapat berapa? RM berapa? Jadi kita boleh konkludkan soalan ini adalah berkaitan dengan nilai depan ataupun future value lah. Jadi kita kena ingat balik formula future value adalah FV sama dengan R 1 tambah I kuasa N tolak 1 per dengan I. So R kita adalah 600. 1 tambah I. Okey, I ni kalau kita tukar kepada perpuluhan akan jadi 0.06. Kuasa N. N kita adalah 7 lah. 7. Tolak 1 per I. I 0.06. Okey, boleh. So, 600. Okey, jadi apa yang berlaku? Kita tekan kalkulator untuk dapatkan nilai yang dalam bracket ni lah. So, tekan on. Okey, mula-mula kita dapat nilai pada yang kecil ni dulu, bracket kecil. Okey, 1 tambah 0.006 sama dengan kuasa 7. Okey, dapat ini kan. Lepas tu dia kata tolak 1 and then tolak 1 bahagi 0.06. Okey, sama dengan kita dapat 8.3938. So kat sini 8.3938. Okey, nah. Okey. Jadi kita darabkanlah dengan 600. Jadi 600 darab dengan 8.9. Apa tu sini? 83938. Okey, jawapannya 5036.28. 50 berapa tadi? 36.28. Okey, ini jawapan dia. Soalan nombor 4. Jawapan dia salah ni. Okey, ini jawapan dia. 5036.28. Okey, cikgu tulis kat sebelah dia. Okey, nah. Okey, seterusnya soalan 5. Datang.
Okay, soalan 5. Cik Kamal telah mendepositkan 400 di setiap awal tahun. 400 di setiap awal tahun. Sekiranya faedah ialah 14% setahun dikomparkan setiap tahun, carikan amount annuity selepas 10 tahun. Kiranya kalau kita buat garis masa, kan? Okay, ini 10 tahun. Okay, ini tahun pertama lah. Okay, sehinggalah 10 tahun. Okay, Cik Kamal ni, dia telah mendepositkan sebanyak 400. Okey, I dia adalah 4%. Okey, jadi dia nak tahu pada tahun ke-10 berapakah yang kita dapat annuity dia lah. RM berapa? Kat sini. So soalan dia sama macam tadi, dia melibatkan future value lah, nilai depan. Sebab nak tahu yang tahun ke-10. So formula kita adalah future value sama dengan R 1 tambah I kosong N tolak 1 bahagi I. Okay, nah. Okay, jadi masukkan je formula. R kita tahu 400 sebab dalam ayat pun 400 ada word setiap kat situ. So, 400. Okay. Terangkungan 1 tambah I. I kita adalah 14%. Okay, kalau kita buat dalam bentuk pecahan, dia akan jadi 0.14. 0.14 kuasa N. N adalah tahun. Tahun yang terakhir adalah 10 tahun. Tolak 1 bahagi 0.14. Okay, nah. Okay. Jadi kita kena selesaikan dalam bracket besar ni dulu. Pakai calculator sahajalah. Okay, so apa yang berlaku? Okay, kita buat dulu yang kecil ni lah. Yang bracket kecil ni. So, 1 tambah 0.14. Allah Allah. Sama dengan kuasa 10. Kan? Okay, tolak 1. Sekejap lah. Tahulah. Okay, semula. Okay, kita ambil balik. Okay, kita akan cari yang dalam bracket kecil ni kan. Okay, 1 tambah 0.14. Okay, kuasa 10. Kita dapat 3.7072 kan. Okay, lepas tu kita tolakkan dengan 1 pula. Bahagi 0.14. Okay, jadi jawapannya kita akan tulis sebagai 19.3373. Okay. 19.3373. Okay, lepas tu kita darab je lah. Okay, pakai calculator juga. 400 darab 19.3373. And then kita dapat RM7,734.92.
Okay, 7, 7, 7, 3, 4, 92. Okay, ni jawapan kita. RM7,734.12 sen. Okay nak? Okey, baik. Seterusnya adalah soalan 6. Okey, berapakah jumlah yang perlu dilaburkan dilaburkan setiap tahun pada kadar faedah berkampung 8 setahun selama 10 tahun untuk menggantikan peralatan kilang yang kos jangkaannya adalah 20% berbanding kos asal iaitu RM50,000. Okey. Okey, kalau kita buat timeline macam ni juga. Padam dulu. Untuk soalan 6. 10 tahun. Dia kata untuk 10 tahun kan? Okey, berapakah jumlah yang perlu dilaburkan setiap tahun? Kiranya R, kita tak tahu pun R. R sama dengan berapa? Berapakah jumlah yang perlu dilaburkan pada setiap tahun? Dengan kadar faedahnya 8% setahun. Okey, I sama dengan 8%. Okey, selama 10 tahun. So, sini 10 tahun. Untuk menggantikan peralatan kilang yang kos jangkaannya 20% berbanding kos asal iaitu 50%. Maksudnya kat sini, okey, peralatan kilang tersebut pada tahun yang ke-10 ini, okey, peralatan kilang tersebut adalah bernilai 20% lebih daripada 50. Jadi 20% darab dengan 50 tambah dengan RM50,000. Ini adalah nilai dia lah kat sini. Okey. So, disuruh cari. Okey, apakah nilai R? Okey, jadi yang kita tahu keyword dia adalah sini future value kita pada tahun yang ke-10, I dan juga N. Okey nah. So, dekat sini bagi tahu dulu. Okey, cari dulu nilai future value kita. Okay, future value kita adalah 20% darab dengan 50,000 tambah dengan 50,000. Kenapa cikgu kata 20% darab dengan 50,000? Sebab ayat ni lah. Lebih tak naik pula. Okay. Lebih 20% berbanding dengan harga asal. So, kita cari ni lah 20% ini dulu. Lepas tu baru kita tambahkan 50,000 lah. So, apakah nilai 20% daripada 50,000 kita? Ambil kalkulator. 50,000 darab 20 dan 100. Tekan shift, tekan sama dengan. Dapat peratus ni kan? Jadi, jawapan dia adalah 10,000. Jadi, 10,000 tambah dengan 50,000, kita akan dapat RM 60,000. Maksudnya sekarang ni future value dia dijangkakan adalah bernilai 60,000. Okey nah. So, masukkan ke dalam formula. Future value sama dengan R 1 tambah I kuasa M tolak 1 kurangkan dengan I. Okey. Jadi, future value kita adalah 60,000 sama dengan R. R tak tahu. Boleh R je lah. Okey. 1 tambah I. I kita 8% kan sini. Jadi, kalau 8% kita tukar kepada desimal, kita akan dapat 0.08. Okey, masukkan ke dalam formula 0.08 kuasa N. N adalah 10 tolak 1 per dengan I 0.08.
8. So, 60,000. Apa yang berlaku, selesaikan dulu dalam kurungan lah. Okay, cikgu akan buat calculate yang dalam kurungan kecil dulu. Baru kita buat yang kat luar. Okay, jadi 1 tambah 0.08 sama dengan kuasa 10 tolak 1 bahagi 0.08. Dia dapat 14.486. Kita akan tulis sebagai 14.4866. 596 kan. Jadi kita bundarkan dah. So dalam kurungan 14.4866. Okay, boleh. So kita nak nilai R. Jadi 14.4866 ni kita pindahkan dah ke sebelah kiri. Dia akan jadi bahagilah. Okay, jadi jawapan kita tekan saja kalkulator. Okay. 60,000 bahagi 14.4866. Kita akan dapat 4,141.76. 414176. Okay, ini jawapan dia nak. Dapat tak? Okay, kita dapat 41.76. Okey. Okay, baik. Seterusnya, soalan 7. Apa ni? Okey, soalan 7. Anda membuat pinjaman perseorangan 15,000. Okey, so kita buat loan. Sekarang ni 15,000. Kadar faedah 4% setahun untuk tempoh 4 tahun. Berapakah bayaran ansuran tahunan? Ansuran tahunan? Oh, so dia ni minta R lah. R tu sama dengan berapa? Okey. So, kalau kita buat loan, kan? Kalau kita buat loan tersebut kita akan buat pada masa sekarang lah. Kan, betul tak? Dia start sekarang kan. So, dia buat loan ni untuk soalan 6. Bukan, untuk soalan 7. Okey, loan tersebut dibuat sebanyak 15,000. Jadi, kat sini lah 15,000. Faedah dia 4%. Jadi, loan tu tersebut kena bayar dalam tempoh 4 tahun lah. 4 tahun kena settle. So, berapakah setiap ansuran tahunan? Okay, so kita nak tahu nilai R. Sebab dia tanya setiap tahun kena bayar berapa. Kan? So, ini yang kita tahu adalah nilai sekarang lah. Ini adalah PV. Okay, nah. Okay, jadi kena tahu R. Okay. Jadi, kita buat masukkan ke dalam formula. PV, formula kita adalah PV sama dengan present value sama dengan R. Okay, 1 tolak 1 tambah I kuasa negatif N bahagi R. Dia sama je, cuma terbalik macam tadi lah. So, PV kita tahu nilai dia adalah 15,000. R tak tahu.
R sama dengan kan? Tak tahu, so kita tulis R. 1 tolak 1 tambah I. I kita adalah 4%. Jadi 4% kita tukar dalam bentuk perpuluhan. Kita akan dapat 0.04. Kuasa negatif N. Negatif N. N kita adalah 4. Sama dengan I. I 0.04. Okey nak? So macam biasalah. Macam tadi juga. Okey, kita akan selesaikan yang dalam kurungan dulu. Dan cikgu akan kira yang kurungan kecil ni dulu. Okey nak? So kurungan kecil kita adalah 1 tambah 0.04. Okey, kuasakan dengan negatif 4. Kan? Okey. And then, baru kita tolak yang kat luar ni. Okay, 1 tolak nilai yang dalam ni kan. 1 tolak bahagi 0.04. And then kita dapat 3.629. Okey, kita akan tulis sebagai 3.6299. Okey, so kita nak nilai R. Apa yang berlaku? 3.6299 ni kita akan pindahkan ke sebelah kiri. Dia akan jadi bahagilah 2. Tak nampak tak? So, okey. So, dapatkan nilai dia. 15,000 bahagi 3.6299. Kita akan dapat 4132.35. 4132.35. Okey, ini jawapan dia lah. Okay. Itu adalah jawapan untuk soalan 7. Okay, 4132.35. Okey nah. So kita pergi soalan 8. Baik. Soalan 8. Andaian anda ingin melabur dalam satu pelamburan yang menjanjikan pulangan 500 pada penghujung setiap tahun. Okay, ini adalah A lah kan. Selama 3 tahun. Maka aliran tunai ini akan berbentuk annuiti 3 tahun. Sekiranya kadar faedah adalah 10%, berapakah kos pelaburan tersebut? So dia tanyalah, kalau kita melabur sebenarnya, kita melabur setiap bulan RM500, berapakah kos? Dia tak tanya berapakah jumlah selepas sekian-sekian kan. Selepas 3 tahun, dia tanya berapakah kos pelaburan kalau kita melabur sebanyak RM500. Bukan. Dia akan tanya berapakah kos pelaburan kalau kita akan dapat RM500 pada setiap tahun. Itu yang dia tanya. Dia tanya jumlah sekarang ni. Faham tak? 2, 3. Okey. So, dia tanya sekarang ni jumlah sekarang. Dia tak cakap pun kos pelaburan selepas 3 tahun. Jadi, soalannya kos pelaburan yang dimasukkan itu adalah suatu nilai sekarang lah. Present value. Okay, present value dia berapa? Okay, kalau R, keuntungan dia dapat atau pulangan adalah sebanyak 500. Okay, N adalah 3. Okay, I adalah 10%. Jadi masukkan saja ke dalam formula. Formula kita PV sama dengan R
1 tolak 1 tambah I negatif kuasa negatif N bahagi I. Okay. So, PV. Kita nak PV. Tak tahu nilai PV. Tulis balik. Okay. R. R kita 500. 1 tolak 1 tambah I. I kita adalah 10%, 10%. Kalau kita buat dalam perpuluhan, kita akan dapat 0.1. Negatif N. N adalah 3. Tol dengan I 0.1 lah. So, 500. Okey, cari nilai macam biasa. Cari nilai dalam bracket ni. Cikgu akan pakai, cari dulu nilai yang bracket kecil lah. Di kawasan ni. Cikgu akan buat dulu. 1 tambah 0.1 kuasa negatif 3. Kita kira. Kuasa, kan tak boleh pakai tu. Kuasa negatif 3. Okey, kita dapat nilai. Okey, barulah kita tolakkan yang bahagian 2. Jadi 1 tolak. Okey, nilai yang kita dapat tadi. Kita tekan butang as. Bahagi 0.1. Kita akan tulis sebagai 2.486. Ini nilai dia. Kita ambil 4 titik puluhan lah. Jadi, cikgu tulis 2.4869. Okey nak? 2.4869. Okey. Jadi, darab sajalah. 500. Darab dengan 2.4869. Kita akan dapat 1243.45. Ini jawapan dia nak. Ini tu. Jawapan dia. Okey. Ini soalan apa? 8. Soalan 8. Aku nak padam. Okey nak. Ini jawapan dia. RM1,243.45. Okey, seterusnya soalan 9. 9. Mimi memerlukan RM15,000 pada setiap tahun bagi 3 tahun. Akan datang untuk membayar yuran pengajian universiti. Okey. Dia memerlukan RM15,000 dalam masa setahun. Jika dia simpan wang tersebut dalam akaun simpanan yang menghasilkan 8% faedah yang dikompaunkan pada setiap tahun, berapakah yang perlu ada dalam akaunnya pada hari ini? So, soalan ni direct lah. Okey, soalan ni dia nak present value. Gitu. So, saat cikgu padam. Di mana cikgu tahu itu adalah soalan present value sebab keyword pada hari ini digunakan. Okey, soalan 9. 0, 1, 2, 3. Okey, dia nak menabur selama 3 tahun kan? Okey. Pada setiap tahun, dia kena menabur sebanyak RM15,000. Pada setiap tahun. So, RM15,000 ni merupakan R lah. R sama dengan RM15,000. Okey, N3. Kan? Okey, faedah dia I. I dia adalah 8%. Jadi, kalau kita tukarkan ke dalam perpuluhan, 8% itu bersamaan 0.08. Okey nak? Okey, so pada hari ini,
Keyword dia adalah pada hari ini. Berapakah yang Mimi perlu ada dalam bank dia pada hari ini? So, kita akan cari present value. Okay, nah. Okay, so kita punya formula present value adalah PV sama dengan R 1 tolak 1 tambah I kuasa negatif N per dengan I. Okay, nah. So, PV tak tahu, so kita tulis PV balik. Okay, R kita adalah 15,000. 1 tolak 1 tambah I. I kita adalah 0.08. Negatif N. N kita adalah 3 per I. 0.08. So, 15,000. Okey, dalam bracket itu, kita akan kirakan menggunakan calculator. So, ambil calculator kita. Okey, kita akan kira yang dalam bracket kecil ni dulu. Jadi, 1 tambah 0.08 sama dengan, kuasakan dengan negatif 3. Okey, kita dapat dah nilai ni kan. Nilai pada bracket kecil. Okey, jadi kita akan tarik 1 tolak nilai yang tadi ni. Okey, bahagikan dengan 0.08. Okey, jadi kita akan ambil 4 titik perpuluhan. Kita akan tulis 2.577 kosong, tapi disebabkan kosong kita tengok sebelah 9 kan. So kita akan tulis 2.5771. 2.5771. Okay, and then mudah sahaja. Lepas tu kita tarikkan dalam kalkulator untuk mendapatkan nilai akhir. 15,000 darab 2.5771, kita akan dapat 38,656.50. Okey, nah. 38,656.50. Okey, ini jawapan dia. Okey, nah. Jawapan dia salah. Nanti kita akan jawapan ni. RM38,656.50. Okey. Okey, untuk soalan 10 ni. Soalan 10 ni ada beberapa kesalahan lah. Okey, ada kesalahan dia pada faedah. Faedah ni dia tak boleh dapat 6% kat sini. Okey, nah. Kalau kamu buat soalan 10, kamu tak akan dapat jawapan dah. Dia akan dapat negatif. Okey, jadi kalau kamu nak cuba soalan 10, okey, kita andaikan faedah dia adalah 4%. Okey, 4%. So, kita try buat soalan 10. Sekarang kita badan dulu. Okey, soalan 10. Jamie membayar RM433.21 setiap bulan untuk satu pinjaman bernilai RM10,000 dengan kadar faedah 4% dikomporkan secara bulanan. Cari bilangan bayaran yang perlu dibuat oleh Jamie. Kiranya dia nak N lah. Bilangan bayaran. Okay, nah. Okay, so keyword dia dah bagi RM433.21 bernilai RM10,000. Faedah kita tukar 6% kepada 4%. Okay, so R kita adalah 43321. Okay, R kita adalah 4%. Jadi dalam perpuluhan kita akan dapat 0.04.
Pergi. Okey, untuk satu pinjaman RM10,000. RM10,000 itu merupakan future value. So, dia nak tahu N kita berapa sebenarnya lah. Okey, so future value kita, formula dia adalah FV sama dengan R 1 tambah I kuasa N tolak 1 perkan dengan I. Okey nah. So, future value FV kita adalah RM10,000 sama dengan R. R kita 43321. Okey. 1 tambah I. I 0.004. N kita tak tahu. So, kita tulis N tolak 1 bahagi 0.04. Okey nah. So, apa yang berlaku? Sebabkan kita nak N ni dalam bracket. So, kita pindahkan dulu yang bernombor ni. 43321 kita pindahkan ke sebelah kiri. Dia akan jadi RM10,000 per 43321 sama dengan 1 tambah. Okey, yang dalam bracket ni kita boleh tambah siap-siap lah. 1 tambah 0.04 kita dah akan dapat 1.04 kuasa N tolak 1 per 0.04. Okey, so kita akan dapat, okey, selesaikan yang bahagian kiri ni. 10,000 bahagi 433.21. Okey, kita akan dapat RM23.8. Kita akan tulis 23.08. Okey nah. Okey, so kita nak N kan dekat sini. N kat atas ni, kat bawah ni ada nilai kan. So, nilai ini kita akan pindahkan ke sebelah kiri lah. So, dia akan jadi kat situ darab. Darabkan dengan 0.04. So, kat sini kita akan tulis 1.04 kuasa N tolak 1. Okey. So, kita carikan nilai yang di sebelah kiri ni. 23.08 darabkan dengan 0.04. Kita akan dapat 0.9232. 0.9232. Okey. Okey, kat sini negatif 1 kan. So, kita pindahkan dia ke sebelah kanan. Kita tulislah dulu. Okey. Nampak tak? Sini negatif 1. Kita ada lagi nilai. Negatif 1 ni kita pindahkan dia ke sebelah kanan. Dia akan jadi tambahlah. Tambah 1. Okey. Okey. So, kita akan tulis 1 tambah 0.9232. Kita akan tulis sebagai 1.9232 sama dengan 1.04 kuasa N. Okey nah. Okey, so tengok kat sini. Okey, sini N kan. N ni berada jadi kuasa. So, kita nak buat turunkan N ni, kita kena tambah log. Okey, kalau sebelah kanan kita buat log, sebelah kiri pun wajiblah kita buat log. Okey nah. Okey, so bila dah letak log, jadi N ni bolehlah kita buat turun dia ke depan. So, N log 1.04. Sini log 1.9232. Okey, N. Sekarang kita nak N. Okey, jadi log ni
log 1.04 ni kita bolehlah pindahkan dia ke sebelah kiri. So, log 1.9232 bahagikan dengan log 1.04. Jadi, tekan kalkulator berapakah nilai N kita. Okay, macam nak tekan untuk log. Mana tu? Nak mana? Okay. Kita akan tekan log. Okay, 1.9232 bahagi butang log 1.04. Kita akan dapat 16.67. 16.67 di sini kan. Okey, jadi ini by tahun. Bila by tahun kita bundarkan dah macam biasa. Jadi jawapan dia adalah 17 tahun. Okey. Jadi N kita N sama dengan 17. Okey nah. Okey, inilah bagaimana kita nak cari jika melibatkan, jika soalan tersebut tanya tahun. Berapa tahunkah yang kita buat annuity. Dia akan melibatkan log lah. Okey nah, sebab N ni menjadi kuasa. Okey nah. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih.